Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah anugerahi kepada kita. Yang paling besarnya adalah nikmat hidup, di mana kita rasakan sentiasa nikmat hidup itu adalah kepunyaan hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selawat dan juga salam kita kepada junjungan besar kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan, bolehkah kita ini di penghujung zaman ini manusia boleh melihat Allah? Dan mereka menjadi pelik. Mereka mengatakan mana bisa, mana boleh manusia penghujung zaman ini, pengakhir zaman ini boleh melihat Allah. Kerana mereka kebanyakan pada saat ini lebih mementingkan bila sesuatu amalan itu kepada sesuatu yang nak diimbal balik. Dia mengharapkan sesuatu, dia melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah, pekerjaan-pekerjaan itu sudah diajarkan, iaitu yang utamanya, iaitu balasan apa yang aku dapat bila aku melakukan solat, aku melakukan puasa, aku melakukan sedekah, aku melakukan apa amal, dia nampak balasan. Sedangkan Rasulullah SAW sudah memberitahu kepada kita, innamal a'malu binniyat. Maknanya Allah memperingatkan kita apa pun mesti utama, iaitu niat. Dan kita kurang meneliti apa makna niat itu. Niat itu kita kena tahu apa niat itu. Dia tanpa huruf, dia tanpa perkataan. Apabila kita nak merasa minum air kopi, maka rasa itulah yang memberi rasa tu tadi, itulah iaitu dialah yang menurunkan. Yang tanpa huruf, tanpa perkataan itu di dalam rahsia untuk ditajalikan rasa. Bila kita minta kopi itu, kita tahu ala tuju tadi kenapa dia nak berkehendakkan untuk kepada kita, untuk nak menunjukkan yang ada hanya dia. Bila kita merasa kopi itu tadi, sedap rasa kopi itu tadi, maka bukan sedap kopi itu yang kita berhentikan, tetapi kita tahu niat itu tadi datangnya itu daripada dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang, kita tahu itu semua daripada Allah. Kita akan kembalikan kepada Allah SWT. Baru kita tahu ada tuju.
Rasulullah dalam hadis syarif, hadis yang terkenal suka kata, sesuatu yang kita nak hijrah tu bergantung kepada niat. Kalau seorang tu niat hijrah dia kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat. Kalau dia kerana harta, kerana kedudukan, kerana nak perempuan nak dikahwini, dia akan dapat tu. Jadi Rasulullah kata, apa pun kita nak memulai niat, iaitu mesti Allah dan Rasul. Jadi kalau kita katalah tadi pengakhir zaman ni kita tak boleh nak nampak Allah, kita tak dapat melihat Allah, tapi ada ayat Quran yang Allah bagi tahu. Ya, dia kata barang siapa, surah Isra, barang siapa yang ketika di dunia ini a'ma, buta, maka kelak di akhirat nanti lebih buta, tersesat jalan, tak tahu nak jalan ke mana. Orang jalan kepala ke atas, dia kepala ke bawah dah, lagi sesat di akhirat. Sesungguhnya bukan mata ni, dua biji mata ni, tetapi mata di dalam sudur, di dalam dada dia tu ada penglihatan tu yang buta, dia tak nampak maknanya. Dan dalam Al-Quran tu sendiri Allah suruh, maknanya dia tu boleh nampak, tapi nampak yang macam mana? Ja'far wali Allah, cicit Rasulullah, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, gelaran ni kan. Dia ditanyai, apabila engkau nak solat, adakah engkau nampak Allah? Orang soal kepada wali Allah tu, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Dia cucu cicit Rasulullah. Dia jawab apa wali Allah? Setelah aku melihat Allah, baru aku solat. Bagaimana engkau dapat melihat Allah? Allah tu tidak boleh dilihat dengan penglihatan mata ni, tetapi mata kebenaran, mata penglihatan Allah anugerahkan, mata yang suci ni dekat dalam diri kita, yang memandang itu tadi, kerana dialah yang memberi pandangan kepada kita. Jadi kita melihat dengan pemandangan penglihatan Allah, baru kita keyakinan dia kat situ. Jadi Rasulullah pun bagi tahu, beribadah, sembahlah Allah Ta'ala, ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak dapat, sesungguhnya kamu tidak yakin melihat Allah, yakinkanlah. So kata Allah mengetahui, melihat. Apa maksudnya tadi? Cuba kita teliti. Masalah. Cuba kita teliti balik ayat Quran tadi 75 surah Isra tadi. Buta, siapa yang di dunia buta, maka kelak di akhirat lagi buta. Mereka lebih teruk lagi. Buta tu maksudnya dia tak dapat melihat Allah. Kemudian hadis syarif tadi bagi tahu, Allah Taala bagi hadisnya terkenal, apa, ibadahlah kamu, sembahlah kamu Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat. Maknanya, dan kalau kamu tidak dapat yakin, kamu tamang tak dapat lihat Allah, yakinkanlah bahawa Allah melihat. Cuba telisik balik hadis ni. Maka tak ada alasan kita tak melihat. Sebab kalaupun kita tak dapat lihat, yakini dia melihat, dia mahu. Yakini. Dia tadi. Sebab engkau bila dah yakini bahawa engkau tidak dapat melihat, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tak ada, kita ni tidak ada penglihatan. Tapi bila diberi penglihatan, baru kita dapat melihat. Wa huwa latiful, halus dan gaib, macam mana kita akan dapat lihat? Sebab kita tak melihat dengan penglihatan,
Hakikat sebenarnya yang kita lihat, kalau kita melihat dengan penglihatan Allah, kita akan nampak semua ni adalah dari Allah. Jadi kita tak nampak lagi dah. Kalau kita kopi tu tadi, kita dah nampak siapa yang mentajalikan rasa kopi. Kopi tu sebelum terjadi, dia ada rasa dulu. Rasa tu siapa ciptakan? Bila Allah ciptakan rasa, dia akan jadikan benih, dia campakkan benih kopi. Jadi adakah kita nak nampak kopi atau nak nampak rasa, atau siapa yang menciptakan rasa? Jadi bila kita nampak fa'ain nama tualu wasama wajah Allah. Jelas kan? Nyata kan? Adakah kita nak menafikan nyatanya Allah SWT lagi? Adakah kita menafikan kita masih lagi tak nampak semua ni kepunyaan Allah? Semuanya kita nampak Allah dahulu. Seperti tadi firman Allah, fa'ain nama tualu fasama. Mengapa teruk sangat manusia sampai nak kata tadi dah tak nampak Allah tu, dah tak nampak. Boleh kita lihat Allah sampai dia soal gitu. Kalau yang soal tu orang yang tak mengaji, tak apa ni, peringkat universiti, peringkat yang tinggi-tinggi, masih lagi ilmu dia bukan ilmu yakin, wisma yakin. Makin banyak ilmu dia, makin wisma yakin, bukannya ilmu yakin. Apalagi nak naik ainul yakin, penglihatan yakin. Apatah lagi nak akul yakin. Masih dua taraf, lagi banyak ilmu, lagi wisma yakin jadi begini. Penuh kitab dekat wisma yakin tu kan. Semua betul dia tak nampak keyakinan bahawa dia sembah Allah SWT tu, yakin bahawa dia betul-betul melihat. Sebab tu suruhan Allah, suruhan. Ataukah kau nampak benda tu yang kau lihat tu, benda tu kau tak nampak ke aku yang menjadikan? Masih kan kau tarap lagi kau lihat batu tu batu? Masih kan kau lihat tadi sesuatu yang Nabi cium tu Hajar Aswad tu, kau nampak Nabi cium Hajar Aswad? Sampai bila kau nak? Nabi suruh kita, Allah suruh kita bertambah fikir, bertambah bijak supaya tidak jahil dengan Allah. Bukan disuruh simpan, kumpul ilmu banyak-banyak kan? Lepas tu buatkan hujah ni. Kan? Sebab itu semua mesti kita yang sesuatu kalimat Allah, walau huruf dia titik, itu ada memaknai titik. Belum lagi dia katakan tadi daripada titik jadi dia kembangkan jadi huruf alif. Alif dia bengkokkan, dia taruh pula titik bawah ba, titik atas non. Daripada titik tu dia pusingkan tadi jadi huruf ha, huruf jim, huruf ya. Semua berasal daripada titik jadi alif, alif jadi bermacam-macam lafaz, huruf hijaiyah yang. Tapi kalau kita tak belajar daripada huruf alif, kita tidak akan faham. Alif tu ataupun titik itulah yang asal untuk menjadi kalimat tertulis. Tajalikan makna-makna yang tertulis. Jangan anggap remeh-temeh. Saya amalkan huruf titik je. Apa kau ni huruf titik yang amalkan? Kau bila dia terus terang, suruh terangkan apa tu titik, kita dah terpinga-pinga sebab kita tak pernah tahu. Dia ada titik yang di bawah, apa makna dia? Huruf ba contoh kan, satu titik di bawah. Kalau dua titik di bawah huruf ya. Ya. Apa semua ada makna. Kalau dia tak ada titik, tak dapat kita makna kan, mungkin dia huruf non ke, mungkin huruf ba. Jadi kita tanya-tanya gitu kan. Jadi titik itu sangat mustahab. Jadi kalau kita nak buat huruf alif, pastinya kita akan buat huruf titik dulu. Ke boleh chop dulu alif? Mana boleh. Jadi itu kita kena tahu titik. Titik yang pertama itu berasal daripada zat. Zat tu dia meliputi atas segala sesuatu dan kita tidak boleh laisa kamitslihi syai'un fil ardi wal, tidak boleh diserupaikan, disamakan dengan 7 lapis langit dan sekian nampak. Tapi cukup kita mengetahui dia yang mentajalikan semua tu, sifat-sifat yang ada di sekalian alam ni atas ni. Jadi kita kaji sifat tu. Jadi pertama Allah nak tajalikan dirinya. Kalau dia tak tajalikan, dia tetap cakap
tak cukup sempurna, tak perlu pun. Tapi atas Rahman dan kasih sayang, ingin aku dikenali, maka dia zahirkan huruf. Yang pertama adalah titik yang dipanggilkan Nur Muhammad. Titik jangan kita ingat kita fikir titik tu hitam, ya, jangan. Titik tu bukan hitam, titik tu cahaya Nur Muhammad. Dia bukan titik tu makna kecil, bukan. Titik tu meliputi sekalian dan dia macam belon ditiup makin membesar setiap hari Nur Muhammad. Dia yang nanti bila dah jadi tu semua, dalam ni semua kosong ni. Bila dia dah jadi, baru Allah kurniakan tadi disuluh, baru terjadi bumi, planet, Domafus, Arash. Nur Muhammad ni yang suluh baru jadi. Kalau Nur Muhammad ni tak ada, semua belum ada lagi. Semua yang ada Nur aja keliling. Faham tak? Saya semana je. Mana gelas jernih tu? Macam ni gelas jernih tu. Saya kalau tak bagi tahu tu, kemarin dulu bulan lepas saya dah bagi tahu. Maknanya inilah senang, kita kecil kan. Ini Nur semua kan. Waktu tu belum ada apa dalam ni, belum ada apa-apa. Nur Muhammad mana jernih, Nur. Sekian alam, Nur aja. Allah jadikan titik nama dia. Titik. Maka selepas itu Allah dan Nur Muhammad tadi, sebabkan Nur Muhammad, aku jadikan segala-galanya. Maka terpancar jadilah macam-macam aras, surga, neraka, apa berjuta-juta planet, 7 lapis bumi, apa saja terjadi daripada Nur, malaikat, apa semua. Semua daripada Nur Muhammad. Terang, nampak tak? Jadi sebenarnya sekalian alam ni terlalu terang. Kita rasa macam penggantian siang dan malam tu, kita ingat kita di sini gelap, semua gelap. Tempat lain ada yang terang. Jadi ni bumi kecil je ni, sebab setitik dalam Rabbil Alamin ni kecil kan. Bumi kita setitik je, macam pasir. Macam pasir. Bukan apa saya kecilkan ni, bukan apa, biar faham Rabbil Alamin. Kita kata nanti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak dapat gambarkan Tuhan yang Allah yang kita puji tu sekalian alam. Nampak? Tapi kalau kita dah buat gini, kita dah nampak dah kekuasaan yang dikata Tuhan sekalian alam tadi. Dia mentadbir semua. Dengan dia ketajalikan sifatnya aja, iaitu Nur Muhammad, maka semua terjadi daripada Nur. Bukan Muhammad yang 1400 tahun tu. Jadi bila kita tengok gitu, kita sekarang ni kita masih ada dalam ni, betul? Setitik pasir tadi kan. Sekarang ni cahaya tak penuh. Ada pernah tak gelap? Kalau kita faham. Sekarang kita duduk kat bumi, kita tak rasa duduk kat Rabbil Alamin. Sebenarnya kita duduk kat Rabbil, Tuhan yang memerintah sekalian. Kita rasa kita duduk kat bumi. Itu pasal lah kita rasa jauh, kita tak nampak dia. Tapi kalau kita kat bumi, Rasulullah buat macam ni, engkau kat dalam ni bumi kecil, engkau tu macam mana kecilnya halus. Keluarlah daripada Rabbil Ala, keluar, matikan diri engkau, matikan diri engkau sebelum datang itu ya cara boleh keluar. Nanti macam ada Allah Ta'ala hantar satu nur di sini, Allah Ta'ala di situ kau akan naik kenderaan tu, keluar daripada Rabbil Alamin, pergi pada Tuhan tu tadi, engkau tak ada. Baru kau nampak kekuasaan yang tadi, engkau pun dah tak ada, kau nampak semuanya nur daripada Allah semua.
Jadi kalau kalian kata ihdinas siratal mustaqim, kamu nak jalan dulu, kamu bayangkan, ni aku naik jambatan rambut di belah 7. Nanti kalau lepas tu sampai mana tu? Syurga lah. Bila dah sampai syurga cukup lah. Tak selesai juga. Jadi kamu tu fikiran tak selesai juga. Ihdinas siratal mustaqim, kamu punya fikir tu tak selesai. Ihdinas siratal mustaqim yang Allah maksudkan, engkau tenggelam, tak ada diri kau rasakan hanya Allah. Itulah. Kalau kau rasa ada diri je, kau dah keluar daripada itu kepahaman yang Rasulullah ajarkan pada sahabat. Itu pasal sahabat-sahabat semua dia bersedia mati sebelum mati. Dia akan praktis satu hari, mungkin kalau para sahabat tu dah diajar Rasulullah mati sebelum mati, mungkin 1000 kali sekali satu hari. Sebab setiap kali dia solat, dia dah, sahabat punya solat tahulah 1000 kali, ada 500 kali kan. Kita yang berkira-kira. Dia lagi seronok matikan diri tu dengan Allah. Sebab solat tu nyambung hingga tak ada kita. Itu makna solat. Tak ada kita, kan? Nyambung. Tu kata. Khashi'in. Khasyiatillah. Khusyuk kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'ait min khasyah, kamu akan lihat ra'ait. Bila Quran ni tadi, bila Allah Ta'ala punya amanah ni dimasukkan kepada gunung, kamu akan tengok khasyatil. Ada pun nafsir kata khasyatan tu terlalu menggeletar, takut, khasyatillah kan. Tapi yang betul pentafsiran tu maknanya bila kita ni dah masuk kalimat Allah, maknanya suci, tak ada rasa diri kita. Bina khasyatillah tu makna tepat dia bina. Ada. Tapi penafsir tu juga yang lain ni betul juga. Dia kata khusyuk, dia kata tak tentu arah jadi dia, bila dah khusyuk kan. Tapi yang pentingnya bila dia tenggelam, tak ada diri dia, dia pergi kepada tempat yang paling tak ada nikmat lebih. Lebu habislah kita, macam mana ni? Dia. Kita rasa macam seolah-olah mati tu perit. Mati tu satu bebanan, betul? Betul tak? Takut mati kan? Pernah cerita orang tu, dia 2 hari lagi nak tahu dia nak mati. 2 hari lagi dia tahu dia nak mati. Macam mana? 2 hari tu dia baca Quran 3 kali khatam. Dia 2 hari nak mati. Biar dia dapat mati dalam keadaan tenang. Dia terlalu banyak sangat buat maksiat, bunuh orang dah beratus ribu lagi, jahat sangat. Tiba-tiba dibagi tahu engkau akan mati lagi 2 hari. Dia kata tak dapat, aku nak bertaubat ni banyak sangat ni, tapi aku kena buat jugalah sungguh-sungguh. Itu kan sampai 7 kali khatam 2 hari tu. Kita pun tu tadi. Ini kesadaran kalau Allah bagi kan. Orang tu matinya tadi, yang banyak bunuh orang, banyak buat benda tak elok ni kan, yang tahu lagi 2 hari nak mati, bila dia betul-betul prepare diri dia kan, mati dia dalam keadaan tenang, husnil. Untungnya orang kalau betul-betul ingat mati, bukan sebut mati tau, ingat mati. Ingat mati ni kalau saya nak ceritakan tadi, pertama kalinya memang otak kencing dia. Sebab ni pengalaman, bukan saya nak cerita saya ni bagus, tapi saya merasai sendiri datangnya malaikatul maut. Bentuk macam kristal lah. Ini jangan ditiru-tiru Dia tak semestinya nanti datang lain kali pun macam kristal. Dia akan berubah-ubah ikut Allah Ta'ala punya. Orang ni macam mana cara dia datang. Dia malaikatul maut dia paling terror penyamar dia. Jadi yang nak datang salah satu ni pada saya tu, dia berbentuk macam kristal. Kristal yang jernih, tembus nampak. Tapi dia berbentuk kristal.
Ada siung, dia punya siung dia. Siung. Tajam, halus. Masuk kat sini. Masa dia nak datang tu, saya dah menggeletah habis tu. Menggeletah habis, kita dah macam-macam datang gangguan lah. Gangguan tu yang apa, kita dah biasa ni buang gangguan ni, tapi dia datang memfilmkan keliling kita. Anak kita, isteri kita yang kita sayang, mak bapak kita ajak ikut kita dalam arca-arca bentuk filem tadi. Yang di samping tu dia punya ni siung dah datang ni, makin nak masuk ni tajam ni, tembus macam straw yang halus, tajam, jernih. Dia sedut saya punya ni. Lepas tu keliling ni, mai sini. Mana kita tak reda, dia bagi kita supaya tak reda yang malaikat sampai waktu kita nak disedut nyawa kita. Bayangkan ni gangguan keliling ni, bentuk macam filem dia ni. Anak lah tu lah ni, datang ulama dia datang ni, kau ikut aku, jangan layan. Dia suruh kita jangan layan. Pertama kali saya gagal teruk, saya kena marah. Kalau dia betul-betul macam mana kau tadi? Gagal saya. Padahal saya dah puasa, saya dah matikan diri belajar, dah train kan nak menghadapi ni tadi, pun gagal. Gagal ni macam mana? Saya dah tak tahan kan. Saya bangun dalam saya punya halwat tu. Saya pergi kedai, saya minum. Saya takut. Jadi yang pembimbing rohani saya tahu kan. Dia marah, dia kata, buat balik puasa ni, buat balik. Kena ulang balik. Bebek mati kau ingat Allah daripada sini kau lari tadi. Dia ajar saya. Guru rohani saya ajar. Saya buat balik, ulang balik, dah batal kan. Saya pun gagal juga. Bukan boleh terus. Kita ingat kita dah praktis ikut cara tu dulu, tak. Memang kegagalan tu buat kita bagi semangat kan. Dia bagi kawan, dia bagi kita kekuatan, semangat. Dan buat balik tu yang dia datang, dia sedut tu, ya Allah, daripada kaki naik ke lutut, dia punya sakit dia. Dah melekat macam ni, ditarik kan, kita rasa memang mula-mula tu apa ni, selamat tinggal. Kita dah macam kita masuk dalam satu terowong tu, makin lama makin merapat dengan kita tak boleh napas kita dah duduk luar, kita dah tak boleh napas, dah duduk luar. Panik keadaan tu terjadi. Lepas tu dia nampakkan kita seolah-olah kita dah langsung tak ada tempat lagi. Kita betul-betul, dia suruh kita betul-betul, dia Allah waktu tu. Makam tu dia bagi naik ke pusat pula, naik ke dada dah, naik kat kepala ni dah. Kita dah tak tahu macam-macam apalah. Dia punya orang kata asap tebal menutupi kita, lemas, macam-macam. Kita tetap dalam tu zikir ingat tadi. Tetap kita dah tak boleh nak sebut kan, belah keluar itu tetap ingat. Itu yang nampak tu, dia nak sentak tu, mata kita macam ni lah. Tak nampak lain dah. Titik tu tadi, nur tadi dah pop meletup. Allahu hak, bunyi meletup tu kat otak gitu. Wah, perut tu bawa, laju tu bawa, nur tu bawa, apa malaikat tu maut tu tadi bawa. Di situ pengalaman rohani tu tadi. Itu perjalanan tu lagi jauh. Yang ni nak keluar dah lepas. Kalau dah sampai kat nur tu, itu urusan Allah. Itu kita tak tahu, masing-masing Allah nak bawa berjalan ke mana dulu. Dia nak bawa ke Sijin atau dia nak bawa ke Ilin.
Tapi nak pasti ni kau redha tak patut. Itu kalau itu kita redha, insya-Allah dia akan dibawa juga kat bawah. Berentah ni semua. Lepas tu dibawa ke atas. Isra' wal Mi'raj. Diri kita masing-masing. Tapi jangan diingat-ingat. Si Hajiz kata datang malaikat siang. Jangan kau ingat-ingat pula kan. Nanti kau ingat-ingat tak original. Biar dia datang keadaan dia macam mana. Yang penting kau selalu bersedia. Kau tak ada bersedia. Macam tadi nak tahu 2 hari lagi dia nak mati, talang kabut ya, gitu. Jadi para sahabat dia dah mengalami kadang-kadang sampai 100 kali 500 kali satu hari. Sebab Rasulullah aja matikan diri kamu sebelum datang Jadi para sahabat-sahabat Nabi ni memang dia suka, dia banyak matikan diri. Jadi dia menemui perjalanan yang lebih Jadi sebenarnya kita nak kena gitu. Di situlah tempat kita banyak mengenal. Maka tu Allah Ta'ala kata wa fi anfusikum afala, tengok di dalam. Adakah engkau yang memperjalankan perjalanan hidup engkau di alam dunia ni, dan juga benda itu akan berlaku. Kalau di dunia jadi kehidupan kamu dengan Allah, kamu kenal Allah, kamu tidak jahil dengan Allah, maka perjalanan tu otomatik kamu dah berperjalanan di akhirat juga gitu. Tapi kalau kat dunia kamu tak jumpai, tak kenal, jahil tentang Allah, kamu tak melihat Allah, kamu buta, perjalanan tu nanti penuh dengan kesesatan. Ini sebenarnya kita bila duduk dalam pengajian ni, ini bukan pengajian yang alah kalau nak belajar belajarlah, kalau tak nak belajar sudah. Ini bukan jenis itu punya belajar. Ini sangat-sangat wajib. Kalau wajib tu ada satu wajib, dua, ini 1000 wajib. Sebab Rasulullah kata, kalau misal kata engkau beramal dengan sedikit amalan tetapi engkau kenal Allah, tidak jahil, itu yang disukai Allah. Daripada engkau banyak mengerjakan amal tapi engkau sedikit kenal Allah, kau jahil tentang Allah, itu tergantung. Mana kita tak serahkan betul-betul kita punya diri kepada Allah, kita serahkan amalan tu kepada harapan. Jahil ni kita pada Allah. Ini Rasulullah bagi tahu. Sebab saya dah bagi tahu hari kan, bagi tahu. Sahabat ni tanya ya betul pada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Tapi Rasulullah jawab, ilmu pula. Dia tanya amalan paling baik, apa amalan dia? Tapi Rasulullah jawab, ilmu pengenalan tentang Allah. Jadi sahabat tu ingat, Rasulullah tak faham ni. Bukan, engkau yang tak faham. Dia tanya balik, Rasulullah, kami tanya tentang amalan. Iya, Rasulullah kata. Kalau kau amalan kau tinggi hebat macam mana, pergi haji tiap-tiap tahun, berumrah tiap-tiap bulan, sedekah sendiri, tapi kau jahil tentang Allah, tak kenal Allah, tergantung tak terima lah. Tergantung siapa nak terima, tergantung kan. Tapi kalau kau kenal diri, kau kenal Allah SWT, sedikit yang kau beramal diterima Allah. Apa lagi banyak kan? Sikit aja kau amal, sebab kau tahu engkau buat baik tu bukan engkau. Itu maksudnya. Bila kau dah kenal diri, kenal Allah, engkau tak akan mengaku itu amal soleh tu engkau yang buat. Itu rahmat Allah. Itu terima tak Allah? Terima pasal engkau tolak nafi, bukan engkau yang buat. Engkau lah ya Allah, bukan aku. Engkau yang bagi aku gerak untuk sedekah orang tu, engkau yang bagi gerak untuk bangun tiap malam tahajud 10 tahun 15 tahun. Engkau yang bagi aku hidup. Aku tak merasa hidup tu aku punya. Cuma aku minta jalikan engkau, keesaan kau. Di situlah amalan liyabluwakum
ahsanu inilah Allah Ta'ala kata, aku nak tengok ahsanu amalah. Kita kurang teliti, kita ingat ahsanu amalah solat tahajud 3 memang betul tu, tapi ahsanu amalah ni engkau bila buat tu semua, engkau tak menyandarkan pada diri engkau yang membuat benda tu, tapi engkau menyandarkan betul-betul itu semua hak engkau, ya. Tak ada satu pun hak aku. Itu ahsanu amalah Allah yang. Jadi sebanyak mana napas-napas, sebanyak mana bilangan-bilangan makhluk-makhluk Allah jadikan, kan, tidak dapat menggugat lagi kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Kau tinggi mana, kau malaikat, kau apa semua, kan, kita tetap teguh dengan Allah. Kita tak memerlukan, sebab kita yakin, hakul yakin, wal qamul yakin Allah hanya. Nah, siapa-siapa pun tak boleh nak membawa kita kepada keluar daripada makam tu tadi dah. Sebab kita dah menemui tempat yang dikatakan sampai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikmatnya ya Allah. Saya tak dapat nak ucapkan nikmatnya tadi bila betul-betul sampai. Kalau ini nikmat-nikmat yang lain apa pun kat dunia ni, termasuk kat syurga tu, maknanya itu baru percikkan nikmat yang saya dapat. Maknanya yang betul-betul daripada Allah tu, maknanya tak dapat diucapkan. Lepas tu Allah sembunyikan lagi, banyak lagi. Bila kita Rabbiki, bila dengan Allah tenggelam, kita rasakan nikmat tu ya Allah. Tak mau yang lain lah. Kita punya apa, dah automatik kita dah dapat. Misal katalah dulu dia orang kata durian D24 sedap sebelum ada musangking, ya. Kalau kita makan belum ada musangking, D24 memang best. Mana-mana mulut orang D24 sedap, tak boleh nak ucap sedap dia kata. Geleng kepala sedap ni kan. Bila keluar Allah ciptakan, bagi ilmu kepada manusia untuk kahwinkan dia, musangking pula. Wah, tolak D24 apa hal, musangking nah. Cuba. Jadi Allah boleh ciptakan nanti lepas musangking pula Royal Brunei ke, Royal Arab ke, lagi sedap ke, tu terserahlah Allah Ta'ala nak bagi. Sebenarnya banyak lagi yang lebih sedap, tapi yang paling sedap sekali kita dapat Allah. Itu percikkan kita dah tertipu. Pulangkan balik, musangking sedap, engkau lagi sedap ya Allah. Ajarlah. Masalah kita tak ajar, kita berhenti kat situ. Kita dah mempersekutu menyembah pada rasa, tak menyembah kepada siapa yang empunya wa amma. Nikmat yang kita dapat, Rabbi fahadis, itu yang kita nak ceritakan. Itu ceritakan sedap durian musangking, tapi kita ceritakan juga ini sikit tau yang menjadikan sedap rasa durian musang lebih sedap. Kau pergi tukar cepat, ajar. Bila kau dah biasa gitu, apa benda sedap pun kau tukar, engkau lagi sedap ya Allah. Pemandangan kau tengok cantik, engkau lagi indah, jamal ya Allah. Tukar tu semua, nanti hidup kau bahagia dengan Allah je. Jadi tak tertipu benda yang ditajalikan. Kau masuk alam syurga ke, masuk alam apa pun yang mengerikan ke, lupa kau lagi ngeri ya Allah. Kalau ini azab neraka ni ngeri, kalau lupa kau lagi ngeri ya Allah. Jadi kita masuk dalam azab neraka, kita tak risaulah. Si Haji ni macam berani. Bukan berani. Tu orang dalam penjara yang kena pukul dalam. Takut tak kita nak masuk? Tapi warden tu takut tak? Warden tu takut tak masuk dalam? Ya. Jadi engkau jangan takutlah masuk surga. Engkau tak ada buat salah kan? Dia suruh masuk je lah. Dia nak suruh selamatkan orang dalam tu. Tak nak ke? Yang penting yang kau takut, kau tak dengan Allah. Kau masuk surga sekalipun, kau tak dengan Allah kan bahaya. Dihidangkan macam-macam makanan nikmat. Lepas tu dia kata, muka tak malu ni kalau buluran. Dia maki amun kau lepas tu. Makan. Kau nak makan? Nikmat tak? Benda nikmat semua, tapi bila dia jadi gitulah ibaratnya. Saya bukan masuk ke syurga tu macam tu, tidak. Tapi di dalam syurga Nabi SAW bagi tahu, seluruh nikmat-nikmat dalam syurga, kau naik Jannatul A'la ke, Jannatul Firdaus ke, syurga paling tinggi, tetap engkau ada satu hari itu engkau nak dapat nikmat yang lebih besar daripada dalam syurga. Allah apa Nabi SAW beritahu. Apa dia? Hari Jumaat.
Pagi-pagi kau nak bersiap seminggu sekali, kau nak jumpa nikmat yang paling besar, Rasulullah. Di tempat yang lebih indah daripada kau akan melihat wajah Allah SWT. Maknanya di surga pun masih ada lagi keindahan yang, tapi di dunia kau dapat tahu, untung tak? Ada tak hala tuju kau surga? Allah halakan hala tuju kepada Allah. Innalillahi. Jadi kita dah menemui apa yang Rasulullah ajar pada sahabat. Sahabat ajar pada tabi'in. Tabi'in tu wali Allah. La auliya Allah, la haufun alaihim wala. Sebab dia tahu hala tuju dia Allah. Yang jadi risau kita ni, kita nak tu selain daripada Allah. Itu yang jadi kita tak tenteram. Jadi ini yang kita nak. Oh, ni ilmu tinggi. Dia bukan tinggi sebabnya engkau dah tersilap. Orang tua engkau ajar upah. Nak ni bulan Ramadan ni, nak ni nanti persiapan kita ni banyak ganjaran-ganjaran. Kalau kita lakukan tarawih, malam pertama Allah siapkan nanti istana. Lah, kita pun Allah tak diajarkan kenal dulu. Kita ke bendaan dulu yang di material apa? Makhluk yang mana syurga, neraka tu makhluk lagi. Benda yang baru ni makhluk lah. Kan? Hanya Nur Muhammad tu bukan makhluk. Jangan kita salah faham. Nur Muhammad tu sifatul sir, rahsia dia. Jadi kalau kita duduk kat Nur Muhammad tu, kita tak tersesat. Sebab itulah kenderaan untuk sampai kepada diri zatnya tu. Jadi dia pun zat Allah Ta'ala. Kau jangan kenal aku, kau takkan. Tapi aku tajalikan nur aku, engkau duduk dapatkan, kenalkan nurku tadi. Nanti kau kenal nur aku tadi, nur ni akan yahdillahu li nurihi. Dia yang akan bawa kepada aku yang dikatakan sampai tadi. Kerana siapa yang duduk kat nur tu pasti binasa, tenggelam lebur. Macam Nabi Musa tengok nur, pengsan, panak, terbakok, 40 air. Sedar-sedar paling yakin pada bestnya tadi. Dia tadi. Jadi hala kematian tu tadi, kita maknanya mati, maknanya menunjukkan mati yang macam mana yang dikatakan mati oleh Rasulullah SAW. Bila kita banyak mengingati mati dan merasai mati sebelum mati kan lain. Macam kita lah, contoh saya nak melihat manusia tu tadi. Jadi bila dah tembus dalam tempat tu, saya dapat melihat manusia tu. Jadi apa ni yang saya dapat melihat wajah manusia? Apa hala tuju dia dapat melihat dia aja ke? Dapat melihat pasti nak becah. Dia ada makam dia. Sebab kita dah melihat Allah. Seterusnya apa? Sudah melihat Allah, seterusnya apa? Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj ni saya pecahkan. Ini bukan rahsia lah sebenarnya, tapi saya nak bagi tahu inilah yang banyak kita terhijab. Sebab kita yang buat hijab. Kita rasa macam Allah tu jauhnya. Mi'raj tu berapa satu lapis langit tu 500 tahun perjalanan. Bila lah kita nak sampai lihat Allah? Bekunya otak kita tu. Sampai ketua tak faham. Sampai bila lah kita tak dapat lihat Allah, jauh sangat awak. Isra Mi'raj punya dia punya mentaliti dia. Dia jumpa orang yang nak bagi terang kat dia tu, yang jenis macam tu juga. Majal punya dia. Majal lah bahasa saya ni. Majal ni kita suai punya lah. Bukan dia nak jelaskan betul-betul. Majal dia jadi dengan aku. Jadi jahil aku tentang Allah. Seolah Allah tu jauh lah. Tak dapat nak terang. Orang bukan Islam, mana you punya Tuhan? Kita pun tak dapat nak terangkan. Jadi tolol macam tu kan. Patutnya Nabi ajar ni dulu bagi faham. Jadi bila keseluruhan Rasulullah tadi, bila dah sampai serentak, malaikat tak boleh masuk. Hanya Rasulullah SAW yang dipanggil. Bila pintu, ibaratnya pintu terbuka, Rasulullah tak masuk lagi. Dipanggil, Allah panggil tadi. Apa Allah Ta'ala? Macam mana Allah panggil Nabi Muhammad untuk Nabi boleh? Padahal dah terbuka tu nur. Rasulullah nur, malaikat nur tak boleh. Kuatnya nur yang dia nak masuk pintu yang terbuka. Dah terbuka ibaratnya. Rasulullah tak masuk lagi ni. Dengar seruan dia panggil tadi, masuk, aku dah siapkan hamparan.
Maknanya orang yang nak kepada Allah, Allah sendiri siapkan hamparan yang tak ada hamparan yang hiasan yang Allah indahkan kepada orang yang nak datang kepada aku. Nikmat dia bawah hamparan dia, Allah Ta'ala punya sambut Allah Ta'ala. Sepanjang perjalanan kau nak Allah tadi, sepanjang daripada bumi tadi naik ke Bajil Aqsa, naik ke langit, sepanjang tu malaikat menyusun semua buat hamparan-hamparan dengan wangian kau sampai pasal kau nak kan Allah tadi. Bila Allah dah panggil tadi. Dia punya nikmat tadi. Masuk dalam keadaan cinta, Muhammad tu cinta. Masuk tu tadi dalam keadaan cinta. Bukan masuk dipanggil tu dalam keadaan kita nak minta pada Allah apa yang kita nak lagi. Tak ada dah. Dia nak betul-betul Allah kena faham ni. Kalau tidak nanti kita masih lagi ikut cara orang ajar dulu, jahil kita. Kita dah tak ada kehendak lain. Muhammad dah tak ada kehendak lain dah. Bila dia dipanggil, dia terus menyatu rapat, kata Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata lebih rapat lagi antara dua anak panah dan musuh. Melekat dah macam ni dan lebih rapat. Apa maksud dia? Ada Muhammad lagi tak? Bila itulah yang dikatakan sampai tak ada rasa diri. Semuanya wa ma ramaita, itu tanda sampai. Itu tanda dekat, kan? Kesimpulannya Allah tu ada jauh tak? Tadi mula-mula cerita macam 500 tahun perjalanan cahaya daripada satu langit ke satu langit. Kali 7, bila aku mati hidup balik tak boleh sampai aku pada Allah. Itu kefahaman yang kita, kalau misal katalah kita tengoklah cara pengajian yang disampaikan Isra' wal Mi'raj, minta maaf lah bukan bumi sinilah kan. Sampai bila kita takkan kenal Allah? Betul? Dia kata perjalanan pun tak sampai-sampai. Dia kata hanya Rasulullah SAW. Padahal dalam perjalanan tu subhanallazi asra bi abdihi ada disebut nama Muhammad tak? Memang yang dalam perjalanan tu Muhammad, tapi dia nak bagi tahu semua hamba-hambaku, aku yang memperjalankan. Tapi cerita yang paling agung, paling besarnya adalah kekasihku Muhammad. Inilah jalan dia. Siapa yang nak sampai cinta tenggelam dengan aku betul-betul sampai, ikuti kul in kuntum tuhibbunallah tabi'un yuhibbukum Allah. Tu tadi. Jadi kita bila buat gitu betul-betul, nanti Allah memang dah tunggu kita dengan hamparan. Sentiasa menunggu kita. Kita yang kata Allah belum panggil, jangan. Setiap masa Allah panggil. Lebih-lebih lagi waktu solat tu, memang Allah panggil betul tu. Anugerah daripada Allah. 5 waktu tu macam 50 kali nilai dia kita bertemu Allah Ta'ala. Itu tentu dalam solat. Kalau kita khusyuk dalam solat lagi, dia kata sentiasa terbawa-bawa solatun dah berterusan kita nak dengan Allah. Tak ada rasa diri. Tak? Itu yang sebenarnya. Jadi ini bila Allah SWT, bila dia bagi kita faham pengenalan tu, Allah sendiri nak memperkenalkan. Jadi jangan beralasan pula kita kata Allah belum memperkenalkan aku lagi, jadi aku jangan. Itu perkataan tu cukup bahaya tu. Bila kita cakap Allah belum memperkenalkan aku lagi, jadi aku beramal jelah. Salah tu. Serupa orang kata aku dah kenal Allah, tak payah aku buat syariat Muhammad dah, tak payahlah 5 waktu pergi solat berjemaah tak. Sama jugalah tu, salah juga tu. Ada orang pula dah sampai pun masalah juga. Aku dah daimun dah, solatan daimun dah, apalah perlu lagi nak pergi sana susah-susah. Aku dah tak payah. Dia orang tak tahu apa tu Mi'raj, aku dah tahulah, aku sentiasa Mi'raj. Salah juga tu. Benda ni seiringan kata Rasulullah, syariat, tarikat, hakikat, mari. Kau tinggi mana pun makrifat kau ada hakikat, kau ada tarikat, syariat tak boleh buat. Kau tak buat, sama juga tergantung kata Nabi, tak selesai. Kata kau ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat tak ada, tak boleh juga. Salah satu tak ada, tak boleh kata Rasulullah. Wahai Ali, keempat-empat ni seiringan. Macam ni tadi dia kata, kita minta ni apa, kopi. Ya. Dah syariat tu semua kita dah nampak tu semua kopi tu, rasa tu semua ada situ. Tapi kita kena gunakan tarikat untuk
memperjalankan so kemudian kita akan pasti di situ cecah dari tarikat, akan cecah rasa tu hakikat. Kemudian makrifat ni kita tahu siapa yang bagi kita tadi rasa tu. Jadi ada berpisah semua tu. Tak boleh. Ada kita nampak yang lain lagi. Itu saya kata lagi, kalau kita dah sampai, senang cerita dah. Apa pun kita buat, kita nampak semuanya sekian alam ni, semua tajalli dia. Jadi bila tajalli dia, kita tahu kita nampak yang mentajalikan. Kita tak nampak lagi yang itu saya kata sampai. Boleh lihat Allah tak? Tu. Apa makna lihat tu? Bukan lihat memandang gini, tenggelam tak ada kita dah. Jadi kita melihat dengan penglihatan dia. Dia melihat diri dia, ibaratnya gitulah. Bukan ada dua, makna dia dengan dia lah. Sebenarnya kita semua tak ada. Jadi yang ada ni menunjukkan dia dengan dia. Ialah bukan dia dengan dia pun masih ada dua. Dia lah. Esa tu kata kalau Allah. Tapi nak diceritakan dia dengan dia lah. Tidak ada yang mengenal Allah melainkan Allah. Bahasa dia, engkau yang tahu memuji dirimu ya Allah. Bila Rasulullah dah faham kan, Rasulullah puji juga, alhamdulillah. Tapi engkau yang tahu memuji dirimu ya Allah. Seluruh sekalian alam makhluk kau jadikan memuji engkau tak sama macam kau puji engkau. Sebenarnya engkau yang layak memuji dirimu je. Jadi bila kita setiap kali kita alhamdulillah, bukan kita syok tak? Syok lah, itulah kata tadi. Itu nama khusyuk. Tapi nak khusyuk ada diri lagi. Dalam solat pun tak khusyuk, luar solat. Tapi bila kau dah faham khusyuk ni tadi tak ada diri, di luar solat pun khusyuk. Solat daim, disuruh solat lagi nak buat lah. Bukan kata tak payah. Kan? Lagi best, benda sedap. Benda yang sedap, nikmat. Kalau durian tu sedap macam Allah yang menjadikan lebih sedap. Kita dah ajar gitu. Memang pun gitulah Allah tajalikan benda-benda di surga untuk kita tahu nikmat tu. Yang menciptakan nikmat tu lebih jadi dia kau tak faham nanti macam mana nikmat dengan Allah. Allah tak tajalikan apa pun, kau takkan faham nanti. Jadi Allah tu jadikan gitu bukan untuk Allah. Untuk engkau faham, untuk kembali pada dia yang adanya. Itulah untung saya cakap tadi. Tapi manusia ni minta maaf lah. Kalau dia dah terbiasa pengajian dia dengan upah. Dengan takut makhluk-makhluk ni. Bukan saya cakap tak suruh takut pada apa benda-benda yang mengerikan malaikat. Bukan maksud saya gitu. Tapi inilah namanya tauhid. Kita ni tahu. Kita tauhid la ilaha illallah. Kita tak beres lagi. Kita dah Muhammad Rasulullah. Nak Muhammad Rasulullah kena la ilaha illallah. Terus Muhammad Rasulullah tu yang kata tadi kita tak menemui jalan tu tadi. Jadi mesti la ilaha sunnatullah dulu baru sunnatur rasul. Qul ati'ul Allah wa ati'ur rasul. Rasulullah pun ajar, walaupun dia dah kenal, dia ajar Allah Ta'ala, dia tak suruh kenal dia dulu. Rasulullah ajar pada aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku. Sahabat tanya, ya Allah, engkau kenal Tuhan kau dengan kami nak kenal Tuhan yang mana? Kau tengok aku. Kau tengok aku. Aku tak ada. Wa ma ramaita iz ramaita. Jadi sahabat tu dah lihat Nabi SAW dia tak ada kedirian. Orang baling batu, orang ludah, dia tak. Yang ada sifat-sifat tu sir-sir Allah. Maka tu sahabat tu dia nampak. Jadi dia betul beriman. Dia belum yakin. Man, cepat. Okey, Pak. Ya. Jadi tengok bila ada orang-orang yang maknanya alim, orang yang cerdik pandai, dia kata boleh ke akhir zaman ni, penghujung zaman ni, umat Muhammad ni dah penghujung zaman, akhir zaman ni boleh melihat Allah. Bahaya betul. Bagi saya bahaya perkataan dia. Kalau dia tu bukan ulama, dia bukan ustaz, dia orang tak ada belajar universiti ke, tak ada belajar pondok ke, saya tak kisahlah. Ini orang yang jenis belajar Madinah, belajar Mekah, belajar Yaman, tapi masih lagi jahil tentang Allah.
Saya cakap tadi, kan saya nak jawab kan tersinggung pula. Kita ingatkan dia tu boleh faham lah kan, tapi rupanya dia macam mana dia ajar anak murid dia tu. Sebab tu nak katakan kan, saya cakap telisik lah betul-betul hadis Nabi. Nabi kata, wahai sahabatku, ibadah sembahlah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekiranya engkau memang tak boleh lihat, yakini Allah sentiasa, yakini tadi. Jadi tak ada alasan kalau engkau tak dapat lihat Allah, engkau tak berbuat ibadah. Rasulullah tukarkan buah lain, kalau engkau tak dapat lihat